Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. Hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mahu peduli. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal 1426 Hijriah yang lalu, putaran kehidupan bergerak. Disedari para ulama dan umara berusaha menegakkan yang hak. Perlu ilmu banyak, perlu kesungguhan bekerja, iman memenuhi dada, amal soleh jadikan budaya, membawa cahaya Al-Quran sentiasa dibaca. Manfaatnya terasa, memanfaatkan masa sedar-sedar 1 Syawal 1426 Hijriah. Meriah ziarah dari rumah ke rumah, jalan menguatkan ukhuwah, kesan dengar tazkirah. Di bulan Ramadan Al-Mubarak, beribadat terasa indah. Orang mukmin dapat faedah, dapat pahala dengan mudah. Selamat Hari Raya, saudara seagama. Mari bekerja sama, bukan bekerja untuk saya, tapi untuk semua. Mempertahankan agama, tugas kita bersama. Jelas kelihatan kuasa Allah. Tsunami Taufan Katerina, Taufan Rita, yang mati dalam iman bersukacita, mati sekular menderita. Dalam Al-Quran ada cerita melihat akhirat. Fir'aun, Haman,
dan Qarun terbeliak biji mata, tak berguna kuasa, pangkat dan harta. Maaf zahir dan batin. Doakan keselamatan umat Islam di Palestin, umat Islam di Chechnya, umat Islam di Kashmir, umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Thailand, umat Islam di Philippines, umat Islam di seluruh dunia. Tanda hati anda prihatin sesama saudara kaum muslimin. Namun begitu, di saat sambutan Syawal, ada juga yang kesunyian, kerana kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maka bila kematian dari kalangan orang kenamaan, TV menyiarkan bacaan Al-Quran, Al-Quran dipercayai orang beriman, diamalkan seluruh suruhan, dilakukan dengan ilmu pengetahuan, ditinggalkan semua larangan, baik untuk insan, baik untuk hari kemudian. Ingat, semua kita dalam perjalanan bahagia yang banyak bekalan beriman, beramal soleh, berwasiat di atas kebenaran, berwasiat di atas kesabaran, banyak buat kerja-kerja kebajikan berguna kepada insan Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Pergi mengail waktu petang, dapat seekor ikan keli. Dari Allah kita datang, nanti kepada Allah juga kita kembali. Takbir. Alhamdulillah, walaupun hari raya tuan-tuan perempuan, sudah tentulah kita mempunyai komitmen yang banyak. Masing-masing ada keluarga, masing-masing ada sanak family. Jangkanya memang bila buat ceramah ini memang kehadiran agak sedikit berkurangan. Tapi Alhamdulillah kita melihat pada malam ini yang daripada utara membawa sejahtera, daripada timur bawa makmur, daripada barat terus bawa berkat, daripada selatan terus bawa kawan-kawan untuk berkumpul di Taman Perdua ini. Perdua kereta. Taman Peruda ini demi menyatakan baik sambutan apa juga hari raya, sambutan yang agak sedikit seronok, kita tidak melupakan tanggungjawab utama kita diutus ke dunia ialah menjadi khalifatun fil ard, khalifah insan-insan yang kita lahir daripada rahim ibu sebagai umat Islam. Dan sekaligus kita memahami bahawa tidaklah Islam itu tertegak begitu sengaja kecuali dengan perjuangan para Nabi alaihi salatu wassalam serta para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehinggalah pada malam ini dalam konteks negara Malaysia, Alhamdulillah masih ada Parti Al-Islam Malaysia PAS untuk membawakan kita suatu bentuk perjuangan yang menyamai perjuangan sebagaimana yang disunahkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jangkanya ramai orang tak datang pasal raya tuan-tuan. Tambah pula radio tuan-tuan, bukan hari raya keluar lagu raya, seminggu sebelum raya keluar ada. Satu hari di hari raya, puasa lagi raya. Ada yang keluar lagu di hari raya, terkenang daku kepada sia, lagi berasa nak raya. Walhal hari dah 20 Ramadan lah, yang dia sehari pun tak pernah puasa. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Jadi maknanya tuan-tuan, syukur banyak-banyak. Allah masih menghimpunkan kita, menyatukan hati kita. Tak kira lah rakan taulan UMNO yang berlainan pahaman pun, insya-Allah malam ni ada, sama-sama nak terima suatu bentuk kepahaman apa sebenarnya perjuangan Parti Al-Islam Malaysia PAS.
Tadi dah dijelaskan dengan panjang dan lebar. Bagi saya tuan-tuan, orang kerdil di dalam PAS ini, saya nak abang satu je tuan-tuan. Betul lah kata Al-Fadhil Ustaz sebelum kita tadi yang menyatakan bahawa ramai ustaz, ramai ustazah, ramai para alim ulama di dalam negara kita. Tetapi bila bertemu pertembungan antara hak dengan batil yang diacui oleh sendiri oleh kerajaan Barisan Nasional, mengapa persoalannya ulama-ulama tidak bertegas? Itu aja. Sebab itulah, kerana benda inilah kalau kita relatekan kepada perjuangan PAS, masih ada perjuangan PAS kerana apa? Kerana di sana para alim ulama ada lagi yang masih menyimpan kuku alimannya itu daripada menegur pihak-pihak tertentu dari terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Alhamdulillah masih ada nama Patipah ini, golongan ulama yang terus menegur berdakwah demi kepentingan khusus seluruh umat Islam, hatta untuk kebaikan negara kita cintai. Jadi kita tak heran tuan-tuan, pasal apa PAS ni boleh terus wujud sampai sekarang, sebab memang al-mustaqbalil Islam, kemenangan pasti untuk orang Islam, cuma tak tahu bila. Sebab itu sambutan hari raya adalah kemenangan kita. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, cuba kita kenang balik makcik ya. Bila mai kita tengok malam raya lepas maghrib, dia akan keluar satu artis yang 2 kali je keluar dalam setahun dalam televisyen. Dia akan habaq setelah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, maka dengan ini Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Contoh, jatuh pada waktu tu tuan-tuan, televisyen jangan kecau, semua jangan ganggu. Tak sama pula macam waktu kita mula-mula nak tahu besok ni start puasa ke belum. Tu saya nak tanya tuan-tuan malam ni, untuk mukadimah majlis ni, mana lagi syok? Nak tunggu isytihar esok raya ke, ataupun nak tunggu besok puasa 2 saat dia sekarang? Tu dia selalunya Syekh, raya. Kalau bulan puasa makcik tengah goreng kat bawah, goreng ikan ya. Isytihar anak bulan Ramadan kelihatan atau tidak, mak dia tanya pada pak dia tengah tengok televisyen, dia kata, "Pak, esok puasa ke?" Dia dapur aja sambil masak. "Puasa ke tak?" "Tak, mohon tak baguslah, boleh berkedarah sekali lagi." Tapi kalau malam hari raya, cuba tengok. Ini insting manusia ni, dia nak sonok, dia nak memang sonok. Maka kita berkumpul dengan Pak Suwe kita, Pak Ngoh kita, Pak Lang, Pak Nik, Pak, semua duduk, mak bapak, cucu, cicit, anak semua berkumpul depan televisyen menunggu pengisytiharan. Waktu itu kalau ada budak pegang coklat, mak tolong buka coklat, tolong buka. Hang ni makan coklat, pergi jauh orang tengah tengok ni besok raya tak raya. Dia pergi kat bapak dia pula, Pak tolong pak, dia kata. Hang tengok gigi hang tu dah jadi macam mana, makan coklat banyak, pergi jauh orang nak tunggu besok raya tak raya. Dia pergi pula kat Tok Wan dia, Tok Wan dia pun tengah khusyuk dan tawaduk, tengah tunggu, qalu sami'na wa ata'na, tunggu tengok televisyen abang apa ni, besok raya tak raya ni. Cucu dia main, Tok Wan tolong buka kan. Kalau kat lagi jauh-jauh dengan anak kali besok ni tidak ni. Pergi kata. Tengok gigi tu makan coklat banyak. Lagi jauh-jauh ni budak. Lalah budak tak tahu nak pergi mana. TV pun habaq mai, dia kata apa? Dengan ini isytiharkan negara kita menyambut Hari Raya Aidilfitri jatuh pada budak pun sampai kat televisyen, dia pun tekan televisyen, tutup kantuk terus anak bulan tak kelihatan. Dia kelihatan di mana pula? Nun, di Pengkalan Pasir Mas, Kelantan. Takbir! Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini suasana kita. Memang kita nak seronok tuan-tuan. Tetapi kita tengok sikit ya, sebagai mukadimah majlis. Orang dulu hari raya tuan-tuan, ziarah rumah tanpa dijemput. Tapi zaman milenium ni kita sambut hari raya, kita adakan open house dan dijemput menerusi kad sahaja. Hang tak buat open house ya? Aku tahu ni aku tak apa-apa nak buat lah. Pasal apa? Macam-macam ada. Jadi kita tak buat lah.
Jadi dia tak buat. Ada masalah lah tu, macam-macam ada masalah kewangan dan sebagainya. Makan kuih muih ketupat lemang dibuat oleh tuan rumah, tapi makanan kita ni dihidang ala buffet, disedia oleh catering dengan harga yang sedikit mahal, dan peniaga juga untung berlipat ganda. Ini jangan negatifkan perkataan saya. Kita nak selari hakikat ni benar atau tidak. Yang ketiga, tetamu duduk di mana suka, ruang tamu, kerusi bawah khemah, atau tikar lengkuang. Hari ini, kalau tidak masuk rumah dan kerusi meja ditentukan dengan tanda nama, tidak boleh duduk sebarang ikut pangkat. Ada VIP, ada VVIP, apa lagi? Ada MyV, ada Sevi, ada Mawi. Marah Mawi kat aku. Yang keempat, tetamu datang dengan keluarga, ibu bapa dan anak-anak. Hari ini yang datang tidak boleh bawa orang gaji. Yang kelima, makan lebih terkawal kerana hidangan sedikit. Kita hari ini hidangan banyak sebab tuan rumah nak tunjuk kemewahan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Makan sampai bila kita tengok dah lah puasa pun tak payah puasa lagi dah, kita balon. Tu dia, balon-balon sampai jadi balok liat. Tak boleh bergerak dari kursi tu. Nafsu ni tuan-tuan, dia letak di mana? Dia tekak, perut terima akibat, bubuh macam-macam. Tu yang perut, cukup lah tu, sudah lah tu. Dia bagi tahu signal pada tekak. Tapi tekak tak kerti bahasa. Dia telan lagi, dia suap lagi. Tak kerti bahasa. Tekak tak kerti bahasa, dia tekan lagi. Lama-lama sedap perut, dia bagi signal ke dia. Dah nak mampu ke? Baru dia berhenti. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Tu yang lambat keluar ada pasal apa? Ketika itu dah terdampar di tepian rumah. Terdampar tepian rumah. Assalamualaikum ni. Ada. Awak terus lah oksigen ada. Minta oksigen. Pasal apa? Pasal terlalu mengikut nafsu. Yang kelima, kena konsep erat perhubungan dengan salam tangan. Orang dulu-dulu, sekarang bersalam tangan sudah kurang dilakukan. Kalaupun ada bersalam tangan, adalah hari itu di waktu sambutan hari kemerdekaan. Bahkan bukan bersalaman, terus berpelukan. Kalau faham. Yang ketujuh, golongan miskin berani datang tanpa dijemput. Tapi hari ini sudah tentu orang miskin tak akan datang rumah-rumah yang tidak dikenali untuk makan dan mendapat sedekah dari tuan rumah. Yang ke-8, pakaian tidak ditentukan. Orang miskin boleh datang, tapi pakaian sekarang ini lebih kepada menunjuk, nah tu dia, aku pakai mahalnya, brandednya cakap kau. Walaupun season sikit, tapi ini branded cakap kau. Kemudian komen makanan sedap orang dulu, sekarang komen bandingan catering. Hak Kak Yah tu bagus ya. Oi, hak ni Pak Cik Yaya hang buat catering lagi bagus. Dia kata, dia pergi banding-banding pula. Yang seterusnya, pakaian lebih bersopan budaya timur dan Islam, cara sambutan raya kita dulu. Hari ini pakaian lebih kepada ala barat dan ada yang menjolok mata, tapi tidak ditegur kesalahannya. Pasal apa tuan-tuan perempuan? Kadang-kadang yang buat perkara itu adalah tergolong daripada golongan-golongan ahli keluarga kita sendiri. Tu yang kata pantun tuan-tuan bapa rahimakumullah. Ada sekata pantun, apa nak jadi Islam hadari, kain ketat belah di tepi, sudah tiada harga diri. Itulah zaman yang dikatakan IT. Maksiat kini makin menjadi, tak takut lagi pada ilahi. Seluar ketat per bulan, baju singkat nampak pusat. Itulah dia gelagat maksiat. Apa boleh buat, kita hanya mampu melihat. Tak tengok pun boleh juga. Tak berani nak nasihat. Pasal apa tak berani nasihat? Nanti hang dituduh mengumpat. Walaupun anak-anak dan kaum kerabat. Harap-harap ustaz dan ustazah lah tolong nasihat. Dia pergi balik pada ustaz juga. Dulu lempeh ni berapa ribu ustaz, tak terbilang banyak punya ramai ustaz. Duk sekat ustaz ceramah pasal apa tuan-tuan?
Sebab itu para hadirin, kalau kita tengok dalam keadaan sambutan hari raya tadi juga, pakaian. Ni mari rumah saudara kita, kita tengok ni anak siapa? Anak Pak Lang hang. Tu dia anak Pak Lang, rambut tajam, Ultraman. Yang seorang dah skinhead. Tahu skinhead? Albotak. Yang seorang pula ada sunting. Yang perempuan pula ada sunting tindik tang pusat. Tu dia. Tuan-tuan, bukan kata hari raya, waktu kita pergi bazar Ramadan, beli juadah makanan, sampai berapa ramai yang sa'i 7 kali pusing balik, tak beli apa. Pasal apa? Pasal duk tengok pusat berjuluran, tuan-tuan. Pening kepala aku. Lari tadi pusat Allah, lari belah ni. Ada pusat dekat, lari belah ni. Lagi besar pusat. La ilaha illallah. Nak lari mana, tuan-tuan, kalau tidak ada kesedaran agama? Sebab itu PAS perlu di Malaysia untuk sama-sama menjaga keselamatan negara kita untuk duniawi dan ukhrawi. Kena faham ni konsep perjuangan PAS. Ada orang kata PAS, PAS, Parti Ajaran Sesat. Aku nak royak beri padamu malam ni bukan PAS, Parti Ajaran Sesat. P tu, A tu, S tu, penghapus ajaran sesat. Agak UMNO nak hapus. Ayah P tak jumpa lagi. Tapi kalau orang PAS, tuan-tuan, besok ya ketuk pintu dah. Ni yang saya katakan bahawa apa sebenarnya berlaku dalam negara kita. Sebab itu kita kena ambil balik konsep kita beragama, kena faham pakaian. Yang laki-laki pula pakai seluar pendek, cakap kau. Seluar pendek, halamak. Seluar bermuda teringgal. Tu dia kepala lutut tu jujur. Ya Allah. Turun kereta, kasut jenis tak pakai stukin, seluar pendek. Aku tahu lah, relax dia. Jalan kaki tu dia, bulu kaki pun teknik rebonding juga. Bulu kaki pun teknik rebonding. Dia mengerai dia. Oh Allah. Marilah kita kembali ke jalan Allah SWT. Yang terakhir, yang ke-11, adik-beradik saudara mara suka datang dan juga ada yang tidur sekali buat beberapa hari. Itu dulu. Sekarang tetamu datang sekejap sahaja dan ada yang tidak jemput adik-beradik sendiri, apa lagi yang jenis ramai anak. Oh, tak sah datanglah rumah aku. Ya Allah, rumah aku ni macam steamboat. Semua ada. Spiderman ada, Keluarman ada, Superman ada, jenis anak aku. Jadi apa jangan tahu rumah aku lah. Aku riuh nanti tak ya. Tuan-tuan, ajak orang datang ke rumah tuan-tuan. Kerana lagi banyak orang beriman masuk ke dalam rumah kita, lagi banyak barakah masuk, rahmat Allah turun banyak. Begitu. Macam bulan puasa hari itulah makcik selalu hantar bagi sedekah pada orang sebelah kan. Rajin kita ziarah-ziarah. Alhamdulillah. Pergi hantar, tengok bulan Ramadan. Ada baru ni kes. Dia suami dia nak makan ketam, dia tu buat terlebih gulai ketam, lalu dia hantar pergi sebelah. Selama ni tobat lahum, dia tak pernah sedekah pun dengan jiran dia. Tapi berkat Ramadan, dia fikir daripada aku buang, aku bagilah sedekah kat Milah sebelah rumah aku ni. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Bagi salam elok-elok, jangan main kita jenis kita kadang-kadang lagu tu yang dari dalam pun dah jadi lagu burung pula dah. Bagi salam elok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh jenab, awak hang datang jenab. Ni mangkuk besar dia pada. Ni lah hang, bamak hang semalam duk mimpi selalu nak ketam. Aku pun buatlah masak ketam sikit, terlebih pula dah. Ni aku nak bagi hang ni. Bagus sangatlah hang jenab. Bamak pun dah macam tu juga malam tadi duk mimpi ketam. Alhamdulillah, rupanya dia nak makan ketam hari ni. Terima kasih banyak-banyak dah Milah ya. Terima kasih dah. Dia dah hantar mangkuk, dah balik semua. Jenab jangan tunggu tepi pintu lah. Dah hantar bagi sedekah mangkuk tu sudah dengan ketam. Tak ada jenis kita tunggu tu. Lalu Milah keluar balik. Nak, pasal tak balik? Mangkuk dari mana mangkuk? Duk tanya mangkuk balik. Sepatutnya kita bersedekah ni kita bagi. Tahulah mereka memulangkan mangkuk tu nanti. Kalau dia tak pulang, mangkuk ayun dan namanya tu. Baik. Yang ke-12, mudah melakukan puasa 6. Kita hari ini sukar lakukan puasa 6 kerana setiap hari ada open house yang mesti dihadiri sepanjang Syawal.
Inilah 12 perkara para hadirin ya, yang kita ambil pengiktibaran. Dan juga para hadirin, orang-orang dahulu sambut hari raya dengan penuh ayat-ayat Al-Quran berkumandang, dengan an-nasyidnya berkumandang, dengan kalimah-kalimah taibah yang berkumandang. Kita tengok di sekenap masjid, surau dan musola, Allahu Akbar Allah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan, kita tak akan jumpa. Kita akan jumpa bermacam-macam bentuk bunyi lafaz takbir raya. Ni ada jemaah haji nak pergi ni, akan tahun bulan Zulhijjah ni. Tuan-tuan lalu, alhamdulillah, lalu terowong besok muazzin waktu 11, 12, 13 hari tasyrik nak melontar di Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Tuan-tuan perempuan akan dengar berbagai macam takbir raya dalam terowong muazzin. Masa tu seronok tuan-tuan. Teringat di kampung kita sambut raya macam baru ni. Kan? Tengok pegang bendera, ada bendera Afghan, ada bendera Iran, ada bendera Pakistan, ada bendera India Kashmir, ada bendera Rusia, ada bendera Turki, ada macam-macam bendera. Kalau kita tengok bendera Saudi pula, Allah, lain macam dia punya takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La sambut jemaah haji Saudi yang lain, wallah, macam nak berperang. Kita tengok pula bendera India Kashmir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semangat India Kashmir. Kita tengok bendera Malaysia pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sedih sangat orang Malaysia sambut raya ni tuan-tuan. Tak maaf no. Sedangkan sambutan takbir raya tu diambil waktu peperangan Ahzab. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab. Diambil sempena waktu peperangan. Sebab itu saya menyeru sekali lagi pada malam ini, insya-Allah tuan, kita ni bukan apa, kita terikut. Bila orang dulu buat lagu tu, kita buat lagu tu. Ya, orang dulu dia leleh sikit ya, kita tambah leleh lagi. Ya. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang raya nak seronok, nak perang. Bayang kalau perang, Allahu Akbar, Allah. Amboi perang. Mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah bulu hidung pun naik. Terus kata bulu rumah. Itulah seni dia tuan-tuan. Tapi kita selalu ikut. Kita ni rajin ikut. Macam orang baca Quran ni. Orang dulu baca Quran, saya dah tanya mana macam Tok Guru yang korek-korek, memang tak ada ilmu ni, tapi orang kita banyak buat. Cuba tengok, baca Quran ini tartil sepatutnya. Maknanya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi selalu jadi bila waktu lambat tu, akan selalu imam lambat. Bar kuat. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Ada vibrato pula ujung. Makmum dah kenyang, entah buka pasal. Tak tengah dia perut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum sentimental sungguh. Okey, saya nak abang mai yang ujung sekali. Ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim. Walau, habis terkejut satu kampung tu. Saya dah tanya rata dah Syekh. Ada kata ada ke ilmu bila tan tasdid tan bot tu kita kena jut
Dia kata memang dalam tajwid tasydid syaddah sabdu ni kita kena tekan sikit, tapi janganlah sampai terkejut beruk lagu tu. Dah makmum dia ikut imam. Kalau imam ghairil maghdubi alaihim, Allah makmum makmum ikut sama apa gitu. Dua tempat walam mungkin agaknya nak tunjuk benda tu bersabdu, huruf hijaiyah tu bersabdu. Tapi kalau kita tengok imam Mekah macam imam baru-baru ni, Syekh Abdul Rahman Sudais tak naik, Syekh Su'ad Syurim tak naik, yang naik Abdullah Al-Jahni sama dengan Ustaz Al-Fadilatul Syekh Saleh. Tengok dia baca Allahu Akbar, dia baca bismillah secara sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu je. Tak ada. Jadi benda yang tidak ada nas jangan ikut. Samalah macam UMNO tu, tidak ada nas dalam Quran, suruh kita ikut. Yang disuruh apa yang UMNO buat baik kita kata baik, itu betul. Tapi yang mereka meredai perkara-perkara mungkar, pas juga yang kena bercakap. Itu hikmahnya pas ni. Pas akan tidak akan bercakap. Kalau benda yang dia buat ada nas, ikut sunnah, fadal, silakan UMNO, itu benda baik. Macam bila orang meninggal baca Quran, saya pun terkejut beruk juga hari tu. Balik hantar pergi sekolah, anak pergi sekolah, pagi-pagi tu saya buka, selalu dalam televisyen RTM 1 senam robik. 1, 2, 3 kan, senam robik. Pagi tu aku tengok, waktu tu saya teringat lagi 20 Oktober 17 Ramadan, hari nuzul Quran. Buka televisyen, sekali tengok RTM 1 Yasin wal Qur'anil Hakim. Punya TV 2 Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhir ayat. TV 3 Yasin wal Qur'anil Hakim. NTV 7 Yasin wal Qur'anil Hakim. Radio Era Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai budak-budak muda kata, mak hari ni lagu tak keluar langsung lah. Tengok peningnya kepala budak-budak muda kita, dek kerana dah mendewakan hiburan. Bila 24 jam dek kerana pemergian Allahyarhamah Datin Sri Endon ke rahmatullah, isteri tercinta kepada Perdana Menteri Malaysia kita, kembali ke rahmatullah. Bila televisyen 24 jam baca Quran, 24 jam baca Quran, ramai yang pening kepala di rumah. Allah sini Quran, sana Quran. Allah, aku nak lari mana? Dalam kereta Quran, lari rumah Quran. Punya jauh kita dengan Quran. Nasib baik datang setahun ada Ramadan, teringat kita syiar Quran, malam nuzulul Quran. Ialah hari baik Allahyarham Datin Sri Endon kembali ke rahmatullah. Kita mengucap takziah, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Yang paling penting untuk buat pengiktibaran kita di sini ialah tutuplah aurat kamu sebelum aurat kamu ditutupkan, kalau faham. Sedih saya bila tengok sahabat pagi besok terus paklah rasa saya amat sunyi. Ingat saya baca tambah bulan Ramadan, hening batin kita baca, kita mengenangkan selalu isteri ada di samping Perdana Menteri, tetapi hari ini tak ada. Maka tulis besar-besar surat khabar, saya amat sunyi. Kalau paklah terasa baru sehari dua isterinya meninggalkan dia kembali ke rahmatullah, amat sunyi. Bayangkan anak Tok Guru Ni Aziz dan juga tahanan-tahanan ISA, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pernah dihukum tanpa bicara, disumbat dalam penjara Sungai Buloh bukan 2 hari, 6 tahun. Anak-anak mereka tak tahu nak mengadu
Kepada mana namanya orang yang boleh menggantikan bapakku yang hilang tak ke mana? Tidak dibicarakan. Maka Pak Lah kena ambil fikir. Kalau beliau rasa sunyi, isterinya baru 2 hari meninggalkan dia. Bayangkan kesunyian isteri tahanan-tahanan ISA. Anak-anak hanya boleh melihat suami bapa mereka melalui jerangkap-jerangkap tingkap sahaja. Berfikirlah sebagai manusia yang matang, yang ada punya perasaan. Perasaan itu hendaklah dibalut dengan takwa dan keislaman yang sebenar. Baru dia boleh betul. Bila dia sunyi, dia tahu orang lain sunyi macam mana. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bayangkanlah si isteri kata, bebaskan suami kami. Ayah, ayah, bagi si anak. Adakah ini tidak cukup lagi, tuan-tuan? Ambillah pengiktibaran sempena Syawal kita untuk mempereratkan silaturahim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kita kena ingat, tuan-tuan, nasib baik datang Ramadan. Pasal manusia ni, tuan-tuan, dia kalau ada, dia mesti ada 2 dalam hidup ni. Minyak kena ada, break kena kuat. Kalau minyak ada, break tak pernah check, hak ni yang jadi pederas macam ni. Hak rasuah. Hak nak kata apa, dia boleh kata apa. Hak ustaz ni, dia letak ni untuk apa? Untuk baca meratib dalam surau masjid aja. Politik ustaz tak boleh campur. Tuan-tuan tak nampak di Kelantan, Tok Guru Ni Aziz dah terajui Kelantan 15 tahun. Dalam mereka nak tuduh macam-macam. 15 tahun Allah Ta'ala nak buka minda kita. 15 tahun Tok Guru Ni Aziz mereka dalam keadaan disekat bantuan itu dan ini, diganggu-gugat dari dalaman dan sebagainya. Berkat solat tahajud Tok Guru, doa kita bersama untuk supaya Islam ini benar-benar cemerlang, gemilang dan terbilang, tidak temberang. Alhamdulillah, Kelantan sudah tunjuk contoh. Kedah sudah merasa beberapa kawasan. Maka ayo kita mengorak langkah lagi, tuan-tuan. Teruskan dakwah. PAS kena teruskan dakwah, tuan-tuan. Hak boleh berceramah. Hak boleh berzikir. Hak boleh berdoa. Hak boleh boleh memasyarakatkan PAS. Masyarakatkan PAS. Jangan jadi asing dengan PAS. Hak boleh menyanyi lagu Islam. Ada orang kata, ustaz, orang PAS ni kami payah lah ustaz, pasal kami ni jenis hati muda. Ustaz tahu lah orang hati muda kan? Tok Ustaz kata hati muda, hati tua pun dia nak berhibur juga. Cuma hiburan macam mana? Dan kalaulah remaja-remaja kata, kalau kami sokong PAS, kami tak dapat hiburan. Kalau kami sokong PAS, kami tak boleh nak tengok artis. Baru-baru ni Kelantan mengundang Mawi. Mawi ni jangan main-main ada kakak. Sebut Mawi hari ni bukan orang aja menjerit, Pontianak pun menjerit. Punya hebat Mawi. So kalau remaja kata PAS mengharamkan hiburan, Mawi kita undang di Kelantan. Hampa nak apa-apa lagi? Nak kata tak mana lagi tak kena. Tapi dasar perjuangan PAS ialah Islam itu dulu. Hiburan, ya, ada hiburan. Dan kita di Kelantan ada akta pengawalan yang saya akan sebut di akhir rancangan nanti, insya-Allah. Tunggu. Alah, buat tunggu lah. Tak tunggu aku ceramah seorang je lah. Jadi ini tuan-tuan. Tapi tidaklah tuan-tuan kita hari ini hiburan, sambut raya hiburan sampai melekat depan televisyen, tak nak rumah dah. Ni longah, siap-siap baju kita nak pergi rumah pandang. Allah ya, senario XX lah, gitu tengah main. Besok pula Pontianak Harumsung dalam malam lah bang. Lusa gila bola lah bang. Tulan gila babi lah. Jadi tuan-tuan, bila mereka ni nak kena ta'aruf dengan saudara mara, habis lupa semua. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, kalau di saat bulan Ramadan kita banyak melakukan peribadatan, ya. Ada solat tarawih, sonok solat tarawih ni tuan-tuan, ramai-ramai kita dapat belajar. Macam satu kes baru-baru ni solat tarawih, kita dapat belajar tuan-tuan. Kalau ada dalam keadaan jemaah cukup ramai dalam satu saf,
Dan sebelah yang ujung sekali tengah-tengah tu ada seorang ni badan halus kecil aja. Jadi bila duduk akhir, dia duduk tawaruk, kaki kena melempah keluar. Duduk akhir tu, tahiyat akhir. Tapi sebelah kaki yang keluar tu, badan dia King Kong Bandi punya cakap kau. Dia pun nak duduk tawaruk juga. Anda bayang tengok, dia landing betul-betul atas kaki yang halus tadi. King Kong sudah duduk atas kaki kecil je Pinocchio. Pam. Yang member tadi tengah solat tak boleh at-tahiyat, tak boleh pasal duduk dah sakit ni. Daripada hijau, biru, kundang kaki dia. Saya baik tak masuk UMNO ni. Kalau orang faham tuan-tuan, untuk semua jemaah selesa, inilah Islam untuk semua kan? Dan pas sekarang motonya untuk semua. Dia boleh duduk iftirash, tak apa. Saya nak tanya, kalau duduk tahiyat akhir dalam keadaan terdesak ramai orang, budak kecil tu dalam keadaan muka dia biru kundang tahan sakit, tuan-tuan bayang tengok, kalau dalam keadaan itu lebih baikkah kita duduk biasa saja daripada duduk tawaruk, iaitu duduk macam tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir tapi kita buat duduk tahiyat awal untuk menyelamatkan kaki budak tadi daripada dihempap oleh King Kong Bandi. Adalah lebih baik. Dan saya nak tanya, kalau buat tahiyat awal, duduk tahiyat awal di tahiyat akhir, sah ke tak sah semayang 2 saat dia sekarang? Sah ke tak sah? Sah semayang, pakat mengaji. Kalau tidak, tu yang semayang tadi kalam kabul lagi. Kan? Atau orang datang masjid semayang Jumaat, dia pergi duduk beri tepi pintu. Duduk tepi pintu ni bahaya tuan-tuan. Tambahan pula dia jenis melakukan solat sunat ba'datan, lepas semayang Jumaat ada setengah orang dia terus bangun semayang sunat 2 rakaat. Orang lelaki ni orang bandar lah. Amin Ahmad duduk seorang je lah. Dia semayang Jumaat, dia tengah semayang Allah. Oh, bayangkan ada setengah orang dia lepas salam, dia tak tunggu dah, dia keluar, selipar orang, selipar dia. Hak jenis tu yang takut, dia pergi semayang pula tercegat dekat depan pintu. Patut kalau semayang pun masuk ke tengah, dah dia duduk tepi tu, ni selipar orang berdarat kan. Dia pun Allahu Akbar kan. Orang ni nak lalu macam mana? Dia pun laku. Tapi dia sebab orang belajar, dia kata pesatu guru dia, uluk tangan, tahan tangan, jangan bagi lalu. Kalau orang kita sama saya, orang lalu tahan. Dia pun faham, dia tahan. Tak apalah dia faham, tapi yang orang nak keluar tu tak faham, bersalam tu, Waalaikumsalam. Tu bersalam dengan semayang. Bukan seorang nak salam tu berdarat dah. Oh, nak salam macam Perdana Menteri ni keluar. Seorang salah. Tadi yang kita nak semayang sunat. Dia jadi karut tuan-tuan. Semuanya ilmu. Betul lah kata Ustaz. Dia talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim wal muslimah min ta'awun. Merupakan kewajipan bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah. Perempuan pun sama. Dengan ilmu sajalah tuan-tuan dapat membezakan mana hak dengan yang batil. Soal aurat tuan-tuan, saya seronok bila isteri Pak Lah meninggal. Seronoknya dalam televisyen tuan-tuan, saya tengok Allah pakat pakai tudung semua, seronok, sejuk mata pandang, qurrata a'yun. Tu yang baca, yang pakai, selalu kita tengok kan macam-macam ada kan pesing rambut. Bila meninggal Datin Seri Endut, semua pakai halamak cantik, baca pun tenang. Tapi takkanlah tuan-tuan kita nak tutup aurat bila ada orang mati aja. Sekali besok, pasal apa tak pakai tudung ni? Tak ada orang mati hari ni. Takkan nak buat lalu. Kena faham konsep menutup aurat bukan ikut musim. Jangan lagi macam Kedah punya kes. Ni Kedah ni, satu keluarga tu, Masya Allah, mak dia saja di rumah memang jenis pakai seluar pendek. Kalau mak ada pakai seluar pendek, anak pakai seluar apa? Seluar apa wajib? Takut nampak apa? T-shirt baju tali nak putus. Sekali Ustaz Tabligh datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekalam kabut tuan-tuan. Allah, cik masuk bilik. Malu kita Ustaz mana pula main ni, kacau semua. Masuk dalam bilik, main cukup kepala mak, cukup kepala. Pakai cukup mana dan dia pun keluar terus. Waalaikumsalam Ustaz. Kata panjang pun Ustaz. Buka Ustaz Tabligh terkejut beruk. Awak atas kepala agak tu, dia kata. Apa Ustaz? Cukup kepala. Kak tengok betul-betul kak. Cukup kepala, tengok betul-betul. Allah Ustaz seluar dalam Ustaz.
seluar dalam. Bayang tengok seluar dalam atas kepala. Pasal apa? Tak pernah ambil tahu soal cekup bentuk lagu mana. Ambil seluar dalam pun kira cekup juga. Kita bayang tengok 2 lubang atas kepala. 2 lubang atas kepala. Power Rangers pun lagi. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan jangan lari, puan-puan jangan lari, kerana pada malam ini tuan-tuan, setelah kita mengharungi Ramadan Al-Mubarak, kita masuk Syawal, iblis pun dah dilepaskan, syaitan yang terbelenggu telah lepaskan belenggunya. Time inilah iblis berikrar nak menyesatkan kita balik setelah kita masuk Universiti Ramadan baru-baru ini. Jadi insya-Allah, untuk memantapkan lagi jentera kita, tidak ada jalan lain nak menggerakkan Islam ni tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i, antaranya nak dapat ilmu bermanfaat ada 6 perkara. Saya ambil satu antaranya, wabalghatin. Wabalghatin ni apa dia adik kakak? Wabalghatin ini adalah perbelanjaan. Kalau nak bergerak kena ada belanja. Tol kena ada belanja, minyak kena ada belanja, semua ada belanja. Apatah lagi nak memenangkan sebuah parti yang bertunjangkan Al-Quran dan Sunnah, kita memerlukan belanja. Justru itu para hadirin, sedarilah dalam sejarah orang menderma, banyak mana dia keluar sekalipun, tidak pernah orang-orang menderma ini jatuh fakir lagi miskin. Sahabat-sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, dia tidak ada duit, ditinggalkan tuai di Mekah, dia hijrah bersama Nabi di Madinah. Tapi dengan sedikit wang yang dipinjam dengan pada sahabat, dia dapat berniaga baik, barakah rezekinya, dia menjadi orang hartawan di Madinah pula. Begitulah maunya contoh yang cukup baik, sebagaimana Al-Quran menyebut derma itu umpama kalau kita lontarkan 1 biji benih yang menghasilkan 7 tangkai. Di setiap tangkai setiap tangkai ada 100 biji, 100 kali 7 tangkai, 700 biji 1 biji benih. Tuan-tuan, ini bukan saya habaq, Quran habaq. Sebab orang yang percaya kepada benda ghaib adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Beriman kepada syurga dan neraka adalah orang yang bertakwa. Beriman kepada pahala dan juga dosa, itu juga adalah orang bercirikan takwa. Justru itu kita tidaklah menyatakan bahawa apa yang diganti balik dengan ringgit Malaysia, tetapi pastinya itulah yang kamu hadiah, yang kamu infak, yang kamu sedekahkan pada malam ini, insya-Allah sebagai hak milik kekal yang benar-benar kekal sampailah kita ke akhirat. Insya-Allah. Teruskan Ibu Bapa rahimahullah sambil kita mendengar sedikit sebanyak ungkapan-ungkapan ini. Mari berhimpun di kota bandar, di desa, insaflah semua ibu bapa dan remaja. Ulama kita dihina, jangan dihina. Dengarlah ia walaupun sebentar saja. Rupa yang elok jangan dicukur bulu keningnya, bulu keningnya. Biarlah ia sekadar, oh sekadar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Marilah kita ke parti Islam se-Malaysia. Sekarang bukan. Nak dengar lebih? CD aku bawa malam ni, insyaAllah. Itu sikit-sikit boleh ya? InsyaAllah anda bawa sikit-sikit ya, untuk lagu yang kita dendangkan depan Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz ni tuan-tuan jarang ada depan konsert. Aku tahulah banyak kali aku Kelantan buat konsert. Itulah malam bersama Mawi tu, Tok Guru ada di depan.
Jangan main kalau dolat tak kuat tumbang depan Tok Guru menyanyi. Tok Guru relax, buat janggut, dia tengok kan. Bukan jadi calon-calon orang. Kena sesuaikan lagu supaya jiwa Tok Guru tak tersinggung. Sama juga Tok Guru malam ni, bukanlah niat saya menyanyi ya, bukan niat menyinggung. Lagu yang baik menjadi suatu inspirasi sebenarnya. Lagu yang baik itu cukup indah. Sebab itu Tok Guru ni Aziz, malam masa penamaan penubatan Kota Baru Daya Islam, siang waktu press jumpa Mawi dengan kami semua, memang Tok Guru kata lagu Selimut Putih ada kata. Tapi kebetulan Mawi dia tak bawa lagu tu. Aku dengar dari jauh Tok Guru nak Selimut Putih. Anda berkata malam ni siap lah Selimut Putih kan? Alhamdulillah, lagu tu memang saya nak bawa lama dah. Tapi faham sajalah tuan-tuan, kita ni dah sememangnya selalu dipentas rembulan purnama. Maka sebab itulah kadang-kadang kita buatlah album banyak mana pun, sudah tentulah hanya pasaran-pasaran tertentu je dapat dimiliki, dapat dijual. Kita tolak ke radio IKIM.FM, memang tak ada orang akan pasang lagu-lagu kita. Kenapa? Kerana kita pembangkang. Patutnya kerajaan negeri Terengganu 7 hari bulan Disember akan buat konsert, dan Mawi pun bagi tahu Ana dia ada di sana. Kumpulan nasyid pun banyak pergi, dan saya dapat maklumat macam mana konsert Tautan Kasih di Kelantan akan cuba dibawa ke Terengganu. Tetapi bila dimentionkan pada kerajaan negeri Terengganu di bawah Terengganu Bestari Islam Hadari bawah pimpinan Idris Al-Juzuhi, apa yang berlaku sekarang ialah bila dia tengok nama artis Mawi, cantik, Rabbani, cantik, sekali bila disebut Akil Hai, bangga. Pasal apa? Pasal dia tahu, dia takut orang yang bersama di pentas PAS selalu ini mungkin menyelitkan kata-kata yang boleh memberi perangsang untuk orang kembali berhijrah kepada PAS. Tak perlu aku sebut, orang tahu dah. Orang tahu dah, mu tak kena. Tak perlu. Sebab itu saya menasihatkan penyanyi-penyanyi ya tuan-tuan, kalau anak-anak nak besar jadi penasyid esok, jangan menjadi penyair upahan. Malulah kita sebagai insan seni yang kerja kita hanya mengampu Tuhan, tak reti mengampu Tuhan. Sebab itu saya selut Abang M. Nasir yang pergi ke Kelantan. Ana pun berbincang lama dengan dia. Dia sendiri kata tengok lain macam konsert Kelantan. Mau tak lain macam tuan-tuan. Pertama dari segi lagu-lagunya. Yang kedua, memang Tok Guru bagi tahu semua datang awal. Konsert kita start selepas Isyak, tapi mai awal. Mak rempik mai, mak hip hop mai, mak rock mai, mak brutal mai, mak diskang mai, mak disco mai, mat ekstasi mai, mat dadah mai, segala mat datang. Dan Tok Guru kata mari awal-awal. Suruh nak pasang, takut nanti tempat penuh. Tuan-tuan kan baca surat abang 40,000, sebenar lebih 40,000 tu. Memang pack, jam gila punya cakap kau. Jalan jam gila. Sampaikan betul lah Tok Nazir suruh datang awal. Ini yang kita kata konsert di Kelantan tak sama konsert tempat lain. Datang awal. Dan yang sonok je tuan-tuan, Tok Uni Aziz kata mari awal-awal. Dan kalau boleh bawa masing-masing sejadah satu sore. Mak rempik pening kepala, awak kena bawa sejadah pula ni. Ni konsert lah semayang Dia jadi pening. Mula-mula dia pening lah kan. Tapi dia ingat, oh mungkin nak buat lapik pungkok pun. Tak apalah, aku bawa juga lah sejadah. Dia pun belasah ambil sejadah, dia pun lapik motor dia pun berung pedereh sampailah mak rempik ke pekarangan, iaitulah di mana? Dataran MPKB Padang Perdana. Saya tengok, saya soundcheck last sekali hampir dekat maghrib, saya tengok orang dah penuh tu dia. Yang syoknya tuan-tuan, bila nak masuk ke konsert tu, kalau Makcik Mila, Jenam, Leha, Masyita, Maisara semua ikut pintu lain. Abu, Haji Kedui, Karim, Bedui,
semua ikut belah kiri. Habis hak bawa keluarga, anak-anak ni nak tak mana ustaz? Hak keluarga bahagia, main ikut tengah-tengah. Tu dia. Itulah sejarah saya duduk dalam muzik, duduk dalam bidang seni ni tuan-tuan. Aku tak pernah jumpa konsert seindah macam di Kelantan malam tu. Pasal apa? Selalu konsert zaman jaya rock aku dulu, kalau aku tengok orang depan tu dia rambut semua lambuana cakap kau. Tapi sekali ni aku tengok semua putih pakai lebay. Masya-Allah. Inilah beza konsert di Kelantan. Dan yang paling penting, pertama sekali dia datang mai awal. Mak rempik duduk depan sekali. Nak tengok mami. Minah-minah pun datang. Baru kita tahu rupa-rupanya bila diundang Mawi ke Kelantan, baru kita tahu macam-macam spesies keluar daripada sarangnya. Ini rambut tajam ada lagi, ini rambut kopak lagu ni ada. Baru kita tahu ada lagi. Itu hikmahnya tuan-tuan. Jangan kata panggil Mawi pergi Kelantan tak ada isu. Buat apa nak undang artis pop, dah banyak hikmah. Tuan-tuan kena ingat. Keluar main planet-planet ni. Boleh kan? Sekali azan maghrib berkumandang, air mineral water disediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak repik kejut. Hai, apa? Dah mati Allah. Semayang maghrib. Oh, maghrib masuk lah. Dan mikrofon kata, baik kita akan semayang Jumaah dulu yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Daud yang berhormat Adun Meranti. Ramai-ramai semayang. Saya tengok, saya tahu walaupun ada yang tidak semayang sekali, saya ada di situ dan saya menyatakan bahawa yang penting yang tak nak semayang tu biarlah mereka. Kita dah dakwah, kita dah cuba bahawasanya nak konsert, semayang itu adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Jadi ini beza Kelantan. Nak cakap Islam, cakap terang, buat biar telus. Kita buat semayang walaupun di depan pentas konsert. Kita buat solat kerana solat itu wajib. Maka kita semayang. Bayangkan mak rempit semayang, ya? Mak roh relek, rambut tu lambuan 3-4 orang relek, macam hantu orang debat relek. Alamak. Baru tahu. Habis semayang, tiba-tiba tuan-tuan, Ustaz Nasaruddin sebagai imam tadi naik ke pentas. Ku ingat Ustaz Nasaruddin nak menyanyi pula lah. Rupa-rupanya Ustaz Nasaruddin buka gelanggang. Dia buka gelanggang apa? Tazkirah maghrib. Mak rempik pening lagi Allah. Bila mau nak roh saja kita usik-usik sikit. Seronok. Tapi inilah pas tuan-tuan. Nampak tak beza dia? Inilah barisan alternatif tuan-tuan. Nampak tak bezanya? Kita nak Islam, sebut Islam tu letak prioriti utama. Hiburan semua tak dapat nafikan. Mawi tak apa, nanti dulu, semayang dulu. Mawi nanti dulu, tazkirah sikit dulu. Mawi habis tazkirah maghrib, isyak pun berkumandang. Yang sepatutnya Mawi azan, tapi Mawi sakit al-tekaki. Tekak dia sakit. Allah, Mawi punya program Syekh. Saya tengok Mawi punya program, Perdana Menteri pun kena tak terikut Syekh. Tu yang saya tengok rambut dia tak nak tumbuh-tumbuh tu pasal itulah. Program banyak sangat. Kejap ni, kejap meraih kenal yatim, kejap ini, Masya Allah. Jadi dia kata, Ustaz, jangkanya memang saya kena azan, tapi saya tak boleh lah Ustaz. Suara tak ada, collect suara. Tak apalah, ganti orang lain. Al-Fadhil Tuan Haji Anwar Bakri Al-Harun, iaitu setiausaha politik akhbar kepada Tok Guru Aziz melakukan azan. Dan sembahyang Isyak telah diimamikan oleh si Syakil ke Bakil ke Akil, tapi Kil yang perkara ini tidak disenangi oleh Astora Jabat nampaknya. Saya tak tahulah. Saya kalau setakat Astora Jabat nak tulis dalam Mingguan Malaysia, dia kata ni apa ni peh ni sekarang nak buat konsert pula. Dalam konsert ada sembahyang. Lepas tu dia kata sepatutnya konsert macam tu aku bawa keratan dia. Dan tetap jika begitu berlaku dalam sembahyang biasa, maka mungkin sembahyang di tempat konsert lebih teruk lagi. Apatah lagi yang menjadi imam itu pula adalah bekas penyanyi rock. Siapa lagi kalau bukan aku? Seolah-olah ulama PAS sendiri berasa janggal mahu menjadi imam dalam konsert. Syekh Astora ni sebenarnya dia tak faham apa dia sebut. Tapi tuan-tuan kena ingat, baca.
Tapi dia tetap sebagai seorang penulis, bukan seorang ulama. Dia penulis, tuan-tuan. Dia boleh tulis. Sebab itu ramai komen dah daripada rakyat. Astora, bertaubatlah kamu dengan fatwa-fatwa kamu, dengan tulisan-tulisan kamu. Kerana kamu tidak rasa takutkah dengan siksaan daripada Allah, laknat daripada Allah? Dia tulis ke bawah, jawab apa? Minta maaf, saya sebagai penulis, saya berhak menulis apa yang saya tulis. Tu dia. Hampa nak cakap apa? Sebab itu bila Astora Jabat ni, tugas dia utama mencari kesilapan. Dan tetapi dalam hal yang sebegini, rupanya dia memang amat silap, kerana dia memang orang yang selalu silap. Astora Jabat silap lagi. Dia kata jika begitu mungkin kerana ni takut pasal ini nak buat konsert, takkan nak suruh ustaz-ustaz PAS jadi imam pula, lepas tu tengok konsert pula. Ustaz Nasruddin Daud tadi ulama besar di Kelantan apa? Tu harimau berantai tu, jangan main-main. Ustaz Nasruddin tu berapa kali berceramah dengan dia. Dia kalau ceramah tu macam ni gitu. Kan? Dia punya kegerunan dia tu. Semangat dia. Dia ulama, tokoh ulama, pemuda. Dia jadi imam waktu maghrib, sama je. Kalau dia nak mempertikaikan bekas penyanyi rock, jadi imam waktu isyak. Jadi tidak ada poin yang nak kata ada ulama dalam PAS tak nak jadi imam dalam konsert. Tidak ada mana. Sebab waktu maghrib tu Ustaz Nasruddin seorang ulama tokoh, ulama pemuda yang menjadi imam. Satu. Kemudian dia kata, ataupun mungkin mereka menganggap sembahyang itu dalam konsert. Maka biarlah penyanyi melakukan semuanya. Jadi imam, sembahyang dan menyanyi sekaligus. Memang lah. Aku jadi imam, kemudian aku menyanyi. Suka dia pula. Hampa lah kata apa? Ni Astora Jabat ni, dia ni sendiri tak pernah balik Thailand. Tu masalah dia. Hampir balik Thailand, singgahlah Kelantan, bersalam dengan Tok Guru Ni Aziz selaku menteri besar. Kalau kamu tidak anggap dia sebagai ulama pembangkang, bertaruh. Tengok apa yang ada pada diri Tok Guru. Jangan segap jangan nak tuduh orang macam-macam. Tok Guru Ni Aziz takkanlah dalam program besar macam ni tiba-tiba nak suruh bekas penyanyi rock terus jadi imam. Ada kalau lagu tu, tuan-tuan fikir sikit lah. Walaupun memang saya tak layak jadi imam malam tu, tuan-tuan. Pasal apa tak layak? Pasal bila aku sebut, tahu saya tengok belakangan, tu dia besar gantang serban belakang aku. Serban seberantuk kenali. Belah kiri serban daripada tu pesantren Pasir Tumbuh. Macam-macam jenis ikat serban belakang aku. Kita pun naik ketak juga, naik jadi imam. Memang tak naik. Tetapi bila Tok Guru Ni Aziz menyatakan bahawa ini program pemuda, munai. Ni orang muda. Ini merupakan satu wala. Jadi kita ambil, bukan sonok-sonok jadi imam. Jangan main-main. Nak pula tengah sembahyang, tuan-tuan, cahaya banyak datang. Jangan itu orang lain, kita aja. Cahaya banyak datang. Aku tengok apa cahaya ni? Lepas salam baru tengok, rupanya tu dia juru foto, dia pukul gambar bercahaya-cahaya tengah sembahyang. Pasal yang juru kamera ni bukan orang Islam, ada orang Cina, ada orang India. Dia nak tengok apa nama kata sembahyang macam mana. Alhamdulillah, pas berdakwah. Tapi Astora Jabat kata, mana boleh. Penulis dia tulis pula, penulis tidak menentang bekas penyanyi rock atau penyanyi rock menjadi imam. Pula dah. Tadi hang marah. Tetapi dalam Islam ada peraturan menentukan bahawa orang jadi imam itu adalah orang lebih tua, tetapi berisi dan bukan jahil, lebih warak, lebih betul membaca Al-Quran, lebih sedap membaca ayat-ayat lain. Tuan-tuan, kita pun tahu tanggungjawab imam ni berat. Tapi serupa juga kalau imam dah segigi tak ada. Gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendor, uban dah terabur. Kita semua akan begitu. Baca Al-Fatihah pun dah tak jelek. Belakang dia ada orang lagi clear baca Al-Fatihah, hafiz pula, pun warak. Apa salah kita tukar? Tak ada masalah apa. Tapi setengah orang dia tak bagi. Ini masalah baca Astora Jabat. Dia nak kepala otak dia macam tu. Kita menghormati imam-imam tua, tuan-tuan. Tapi kalau dah sampai tak dengar bunyi huruf hijaiyah Arab tu keluar baik, banyak lagi ada. Orang tua ini tidaklah dijadikan tunjuk ajar kusifu, mentor, sebagai guru kita, penasihat kita. Dia orang dah lama berkhidmat, dia orang mesti berehat, dan dia orang mesti menjadi penaung, dia orang menjadi penyelidik, dia orang menjadi penasihat. Orang muda bangun. Sama juga
payah baca khutbah Jumaat. Sebab hari ini alhamdulillah remaja-remaja sudah diasuh daripada kecil. Bukan kita nak menghina siapa, tidak. Golongan tua kita respect dengan ilmu mereka, tapi kadang-kadang kita makin uzur. Kadang-kadang khutbah pun kita dengar alhamdulillah, apa nak tidur lah. Habis tidur dengan khutbah Jumaat. Sebab itu kita pakat pemuda kena ambil tanggungjawab ini. Ini yang pas nak gerakkan tuan-tuan. Kita tidak mahu pemuda hanya menjadi penyanyi karaoke yang popular di tamannya. Kita tidak mahu pemuda hanya menjadi penari yang cukup cantik di dalam taman ini. Kita nak pemuda ini menjadi imam. Kita kena adakan Malaysian Imam. Kita kena adakan Akademi Bilal. Bukan sekadar Akademi Fantasia dan Malaysian Idol. Akademi Bilal kita buat. Kita lantik ustaz-ustaz kita, ganti Abang Roslan Aziz, Kak Fauziah dan Paul Moss. Bukan. Apa nama? Coach Siap Sahab. Dan ada 2 lagi panel. Ganti. Datang seorang contestant. Awak nak jadi Bilal? Ya, saya cubalah Ustaz. Okey, cuba buat Bilal Bang Mekah sikit. Hayya 'alas salat. Bang Madinah pula. Bang masjid menggali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pas. Jadi pas. Itu. Ataupun imam pun sama. Nak jadi imam, coba Syekh Abdul Rahman Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir Fatihah. Saat Said Al-Ghamidi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir Fatihah. Hanya Al-Fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila akhir Fatihah. Imam masjid Kampung Mangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cara-cara dia tuan-tuan. Sebab itu pemuda kena gerakkan.
Saya tak nak lagi pemuda-pemuda hanya ingat hedonisme, pendewaan hiburan. Hari ni teruk tuan-tuan, hiburan Masya Allah. Bila hiburan berluasa, tidak ada sekatan, macam Kelantan buat, hancur. InsyaAllah tuan-tuan, kita tidak kata pas mengharam hiburan. Ana sendiri insyaAllah akan bertolak ke Kelantan dengan rakan-rakan lain, ahli-ahli seni. Kita akan berkonsert di Pasir Mas, Stadium Mini Pasir Mas, insyaAllah pada 3 hari bulan November ini. Takbir! Kita akan cuba kumpulkan balik. Kalau dulu kami pernah bersama dengan Tok Goni Aziz di pentas yang sama tahun 1999, waktu reformasi yang begitu hebat, setelah melihat penganiayaan, kezaliman terhadap mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan insyaAllah kali ini kita nak memastikan Datuk Seri Anwar sendiri menjadi orang paling kuat untuk bersama-sama mempertahankan kemenangan kita di DUN Pengkalan Pasir. InsyaAllah kita akan gegarkan kembali Stadium Mini Pasir Mas bersama dengan Abang Halim Yazid, juga daripada ahli seni, ahli DK Barat di Kelantan yang cukup popular dengan lagu Tupat. Dia selalu nyanyi lagu Tupak. Ada seko anak tupak atas julang buteh, 7 ekor beruk lapar, jalan cari make, jalan cari make. Makna dia suruh jadi tupai, jangan jadi beruk. Tupai ni dia kokak benda yang belum ditebuk dia orang. Tu yang orang sebut dah ditebuk dia tupai. Tapi beruk ni hak dah kokak orang, tu dia kokak lagi. Itu masalah buruk ni. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Ni nasihat-nasihat yang ada melalui kacamata seni. Boleh kita lakukan. Dengan seni kita boleh lakukan. Mungkin kita boleh ingat pentarbiahan kita soal mati dan sebagainya melalui seni. Macam lagu Selimut Putih. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pemberian, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Tak ada lagi diguna harta, kawan, kroni, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Sebaik ada pas tuan-tuan. Orang lain ceramah-ceramah, orang lain berdakwah-berdakwah, kita minta sokong aja. Tu pun payah. Masya Allah, rugi besar lah tuan-tuan ya. Sebab kita tak nak tengok tuan-tuan, kita nak tengok bila PAS dan Barisan Parti Keadilan Rakyat Malaysia bersama-sama kita dalam parlimen, barulah seimbang sikit. Kalau tidak, hari ni tengok contoh TV3, bulan Ramadan baru ni sepatutnya kita peka dah sikit. Tidak, kita melihat bagaimana TV3 dalam keadaan kita juga mengetahui TV3 amat baik dalam menghidangkan rancangan-rancangan sebagaimana Bersamamu. Baru kita tahu ada rancangan orang beratapkan, berdindingkan pokok, berlantaikan tanah, beratapkan langit. Baru kita tahu. Tapi dalam waktu yang sama tuan-tuan, kita kena ingat, banyakkan bersedekah kepada golongan macam ini. Tapi dalam waktu yang sama kerajaan suruh berjimat. Dalam waktu yang sama kerajaan suruh berjimat, kita rasa tuan-tuan ada sedikit kekeliruan berlaku di sini apabila mereka menyuruh kita untuk berjimat. Tapi dalam waktu yang sama, ibu bapa rahimakumullah, untuk sambutan kemerdekaan kita pada bulan yang lalu sahaja telah mengorbankan wang ringgit hampir, ibu bapa rahimakumullah. Mana ketih aku pergi tak tahu. Dah banyak ketih dah. Hampir berapa ribu? 32 poin berapa juta? Lebih kurang gitulah. 32 poin. Aku pun tak ingat juta. Tuan-tuan tahu 32 poin berapa juta ada berapa? 32 Nun sampai sungai. Sana apa? Sungai lalang tak habis lagi. Macam lalang duit tu. 30 juta untuk apa? Malam kemerdekaan. Al-Ustaz depan Sultan pukul 12, ada permit pula lagi yang boleh lebih. 1:30 pagi baru balik. Pulun konsert lagi.
Bila balik bas tak ada. Bila bas tak ada, buah siang bertemu buah jan. Mat Motrang bertemu Mat Minah. Nak balik bas tak ada. Apa kita nak buat? Mula-mula tangan berjabat. Lepas tu lawan peluk erat-erat. Lepas tu napeh naik ke sekat-sekat. Lepas tu usah dipeduli Allah dan malaikat. Usah dipeduli agama dan adat. Yang penting apa kita buat, kita buat. Bila dia dah buat, perut kempih jadi bulan. Bila perut kempih dah jadi bulan, akhirnya malu akan menanggung akibat. Maka bayi yang lahir tidak cukup sifat, akhirnya dibuang di merata tempat. Bila bayi yang tidak cukup sifat dibuang merata tempat, akhirnya ketika itu tuan-tuan, itulah fenomena masyarakat. Akhirnya syaitan dan iblis pun melompat. Semua sudah masuk jerat. Sebab itu kita larang konsert yang begitu bebas macam ni. Mengapa tidak contoh konsert macam di Kelantan? Tapi Tobat Lahuk dia pernah tayang keluar televisyen. Betul atau tidak tuan-tuan? Aku duk tunggu muka aku keluar agak ATM kan. Seumur hidup aku sebelum mati ni kok dah boleh keluar kan. Selama kita bersama dengan PAS. Memang ada dah sikit alui hanya ujung dia keluar tuan-tuan. Lepas tu tak ada. Habis habis dah. Aduh tu. Bayangkan. Walhal tuan-tuan, saya cakap terus terang, waktu konsert dengan Mawi, saya nak menyatakan bahawa bila balik stage, pemberita punya nalar punya banyak, interview punya banyak, satu pun tak keluar yang aku cakap. Inilah masalah. Adalah pemberita yang berdeka, dia tidak takut, maka dia tanya saya. Dan kebanyakan pemberita pun tanya benda-benda peribadi lah, soal perjuangan ini tidak. Maknanya baru saya faham, kita berjuang lama berdapat hampir 15 tahun tuan-tuan. Mereka pemberita ni tak nampak kita. Yang mereka nampak bila aku menyanyi dengan Mawi, baru pemberita nampak. Nampak tak kesan hiburan. Sebab itu orang PAS, kita bukan nak mengharamkan hiburan, tapi kita mesti memperbetulkan keadaan hiburan yang ada di dalam negara kita. Kita mesti kawal dengan baik. Jadi insya-Allah taala bila kami ni tuan-tuan, banyaklah lagi perkara sebenarnya yang saya nak habaq tuan-tuan. Tapi aku nak habaq tak kenal, tak habaq pun tak apa, dah kenal. Pasal permit pun dah sampai, sekali lagi aku yang kenal. Jadi masya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana mai datang. Mudah-mudahan Allah Taala melimpahi karunia, taufik dan hidayah berpanjangan. Allah beri kekuatan. Saya tak ada cerita perkembangan kita nak pergi ke Kelantan. InsyaAllah lain kali kita datang. Yang penting tuan-tuan, terus doakan, mendoakan kemenangan umat Islam, berperjuangan PAS kita di sana insyaAllah. Kerana kita bakal bertembung dengan suatu jentera, bukan UMNO Barisan Nasional, tapi jentera seluruh negara akan turun. Tapi cukup kita yakin dan percaya kita membantu mereka. Tetapi yang paling penting, doa kita teruskan. Mudah-mudahan usaha ikhtiar, iltizam dan tawakal, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga PAS pimpinan Tok Guru di Kelantan terus akan menerajui Kelantan sehinggalah kesannya kepada negara-negeri yang lain di dalam Malaysia dan tertegaknya sebuah daulah Islamiyah. Akan lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara aman, maju dan makmur, mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, takbir, takbir. Walillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.